Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, hari ini saya Muhammad Hilmi bin Musa, pelajar Syariah tahun 3, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, akan membincangkan mengenai permohonan Sapina di Mahkamah Syariah. Okey, yang pertama, sebelum kita membuat permohonan Sapina, kita kena tahu apa itu Sapina. Sapina ialah suatu perintah kepada seseorang supaya hadir ke mahkamah syariah pada hari tertentu untuk memberi keterangan. Okey, Sapina ini ada dua. Yang pertama, Sapina mengemukakan keterangan, dan yang kedua, Sapina mengemukakan dokumen. Okey, sebelum sesuatu Sapina dibuat, permohonan untuk memohon Sapina ini perlu dibuat dalam borang MS-20, yang mana borang tersebut ialah permintaan untuk mengeluarkan Sapina. Setelah pegawai mahkamah menandatangani dan memeterai permintaan tersebut, maka sesuatu Sapina boleh dikeluarkan. Okey, dalam borang MS-20 ini perlu menyatakan nama saksi, nombor kad pengenalan saksi, alamat penyampaian saksi, yang ni alamat tempat tinggal dia, dan juga pekerjaan saksi tersebut. Okey, untuk permohonan Sapina ini kita boleh memohon melalui 3 jenis, ataupun ada 3 permohonan Sapina, yang mana yang pertama Sapina untuk memberi keterangan, dan yang kedua Sapina untuk mengemukakan dokumen, dan yang ketiga Sapina untuk mengemukakan dokumen dan juga memberi keterangan, yang mana setiap pecahan ini borang-borangnya adalah berbeza. Okey, untuk Sapina memberi keterangan perlu dipohon melalui borang MS-21, yang mana setelah borang MS-20 ditandatangani dan dibenarkan oleh mahkamah, barulah kita akan pergi pada step untuk memohon Sapina bagi mengemukakan keterangan ataupun kemuka dokumen, atau kedua-duanya sekali. Okey, Sapina keterangan ni perlu dimohon melalui borang MS-21. Sapina untuk mengemukakan dokumen perlu dipohon melalui borang MS-22, dan juga untuk kedua-duanya sekali perlu dimohon melalui borang MS-23. Baiklah, Sapina tersebut perlu disampaikan secara kediri kepada pihak yang ingin kita sapinakan, iaitu pihak yang ingin kita panggil ke mahkamah, dalam masa tempoh 12 minggu daripada tarikh dikeluarkan oleh pihak mahkamah. Okey, yang mana sekiranya saksi tersebut berada di dalam penjara dan kita perlukan keterangan saksi itu, maka satu lampiran affidavit yang dibuat dalam borang MS-24 perlu dilampirkan bersama dengan borang MS-21. Okey, setelah dibenarkan oleh mahkamah, maka mahkamah akan mengeluarkan borang MS-25 pula. Borang MS-25 ni ialah suatu perintah kepada penjara, yakni kepada pegawai penjara yang terlibat, untuk membawa saksi yang berada dalam penjara itu ke mahkamah pada hari, masa dan tempat yang telah ditetapkan. Okey, bagaimana sekiranya berlaku kecacatan pada Sapina? Okey, sekiranya berlaku kecacatan, Sapina boleh dipinda, dan perlu dicatatkan dipinda dan dimeterai semula. Itu sekiranya Sapina ada kecacatan lah. Dan tempoh Sapina berkuat kuasa sehingga tamat pendengaran yang menghendaki kehadiran saksi ke mahkamah, atau mahkamah melepaskan saksi tersebut, atau mana-mana tindakan yang mahkamah fikirkan wajar. Untuk Sapina dokumen, kita telah tahu Sapina dokumen ini perlu melalui borang MS-22. Okey, Sapina dokumen, pihak yang menerima Sapina tersebut tidak perlu hadir ke mahkamah, tetapi perlu mengemukakan dokumen tersebut. Hal ini kita boleh tengok semasa kes pengisytiharaan si mati Amir Gan bin Abdullah, ataupun dikenali sebagai Gan Enggo, yang mana si mati itu telah memeluk agama Islam dan meninggal dunia. Peguam syar'i yang mewakili Majlis Agama Islam telah memohon Sapina kepada pegawai yang terlibat bahagian pemelukan Islam ni untuk mengemukakan buku daftar mu'alaf, dan borang MS-22 telah digunakannya, dan pegawai tersebut tanpa
perlu mengikuti prosiding mahkamah telah hadir ke mahkamah dan mengemukakan dokumen. Apabila kita bercakap mengenai Sapina memanggil atau mengemukakan keterangan, maka kita tidak akan lari daripada membicarakan mengenai kos. Baiklah, pemohon yang mengemukakan permohonan supaya membawa saksi dari penjara ke mahkamah hendaklah membayar kos saksi tersebut pergi dan balik, yakni perjalanan pergi dan balik, melainkan diperintah selainnya oleh mahkamah dan hendaklah menjadi kos di dalam kausa. Selain itu, seseorang saksi tidak boleh dipaksa hadir berdasarkan suatu sapina, melainkan jika sejumlah wang yang munasabah telah ditawarkan kepada beliau, yang mana sejumlah wang ini meliputi perbelanjaan pergi balik ke mahkamah, berada di mahkamah, dan juga termasuklah kos penginapan. Okey, apabila sesuatu sapina disampaikan, suatu pembuktian perlu dilakukan, yang mana pembuktian penyampaian ini perlu dilakukan dengan cara memfailkan afidavit penyampaian. Afidavit penyampaian tersebut hendaklah menyatakan dengan tepat bila, di mana, bagaimana dan oleh siapa penyampaian itu dilaksanakan. Oleh itu, saudara-saudari sekalian, saya rasa setakat ini saja perkongsian kita pada hari ini, yang mana saya berharap agar perkongsian kita ini sedikit sebanyak mampu memberikan maklumat dan info terbaru kepada saudara sekalian mengenai prosiding di dalam mahkamah. Wallahu alam.